So bila you pemimpin, you bercakap bagi pihak dia orang tau. Mana whatever you say ni, you reflection of kawasan itu. So kalau you cakap merapu, off tangent all the time, mana itu memberikan gambaran bahawa orang di sana salah pilih lah. Saya rasa okay, saya dah have given enough time. Saya berlaku adil, tetapi but you got to respect the institution jugalah. Sebab saya terkesan kali bila Tuanku Agong tegur. Saya rasakan I think high time to do something lah. Because kalau setakat orang biasa tegur lain, tapi bila Agong tegur maknanya he's very concerned, dan saya pasti dia juga mengikuti persidangan kita. Saya terkesan kali apabila Tuanku Sultan Selangor beli satu painting. Painting tu, dalam painting tu gambar-gambar monyet lah. Oh ya. Oh, itu saya terasa betul lah. Berada di sini, saya access kepada everything. Saya nak supaya leaders itu, because I believe strongly leaders are not born, leaders are created. Okay. Leaders are not born but they are created. So kita kena create kan. Tan Sri sebut tadi, Tan Sri, engagement ni dan juga reformasi dalam konteks jawatan Tan Sri sebagai speaker. Dia menarik sebab apa yang kita lihat adalah antara statement yang pernah dikeluarkan oleh Tan Sri adalah bagaimana MP-MP ini harus ada research yang mendalam sebelum dia orang debate pasal sesuatu akta supaya dia orang faham, dan akta tu akhirnya jadi akta yang betul lah dan berkesan kepada isunya. Sekarang ni dengan Kamar Khas dah ada, engagement pun dah ada dan sebagainya, in your opinion, adakah debat tu kena pada sasaran ni? Sebab ada kalanya kalau kita lihat, contohnya kalau debat untuk belanjawan dan sebagainya, tengah-tengah debat tu dia arah lain pula. Dia tak bukan meriwang. Bukan meriwang. Dia bukan pasal belanjawan dah. Macam mana kualiti debat di parlimen ini? Ini yang selalu saya sebut sebagai seorang pemimpin. Because to me, bila you walk into dalam Dewan Rakyat ni, of course, first you are politician, tetapi juga you are pemimpin. How big or how small constituency you pemimpin. Ya. Ada yang sampai 200,000, ada yang Putrajaya 25,000, but you still pemimpin. Ya. So bila you pemimpin, you bercakap bagi pihak dia orang tau. Mana whatever you say ni, you reflection of kawasan itu. Ya. So kalau you cakap merapu, off tangent all the time, mana itu memberikan gambaran bahawa orang di sana salah pilih lah. Salah pilih. Bayangkan kalau kita cakap dalam seminar pun, sama ada universiti kan, kita akan make sure fakta yang kita sebut dalam seminar tu betul. Dan sebab audiens kita akan dengar. Apatah lagi cakap dalam dewan. Tapi itulah Tan Sri, dia orang lihat benda tu sebagai something populis. Kadang-kadang dia orang rasa fakta tu tak seksi. Dia orang nak bagi soundbite, tu masalah. Sampai ada cakap dulu, minta maaf kemudian. Ini yang saya cuba nasihatkan. Ya. Because you kena jadi pemimpin lah. You kena jadi statesman. Bila cakap tu it's all recorded kan, dan dalam handset kan. Jadi dan yang harus ingat, yang menonton kita tu bukan orang biasa. Kadang-kadang anak-anak sekolah, budak form 6, budak universiti. Jadi macam mana dia nak belajar daripada kita, nak emulate. How do you emulate you? Kalau you cakap pun benda yang merapu, benda yang off tangent all the time, ataupun nak score political point all the time, doesn't work that way. You kena ada stature lah, ada this stature. Of course saya faham setengah tu memang dia nak score point lah, political point. But at the end of the day, you tak boleh do that all the time. Because you populis is one thing, tapi kena ada substance lah kan. Substance and form ni dia kena combine lah. Apa yang Tan Sri rasa Tan Sri patut buat berbeza? Sebab kalau kita cakap pasal reformasi parlimen ni, decorum yang orang ramai dah cakap parlimen ni macam zoo lah. Jerit sana jerit seni, satgi kena potong mic, satgi bangkit, satgi kena halau keluar kan. Banyak ramai dah speaker sebelum ni, almost every speaker has had to go through that lah. Dia orang pun kadang-kadang tak boleh buat apa dah. Daripada Tan Sri Pandika dah zaman-zaman tu. So Tan Sri ni, what do you think you should do different to try to mengurangkan zoo-nya? Ya, saya rasa the honeymoon period is over lah. 1 year dah habis. Okay. Dan Tuanku Agong pun dah sebut dalam ucapan supaya MPs kena behave
dan dia bagi speaker kelebihan sikit lah ya. I think I want to do right thing now. Which is? Which is kalau you tak ikut peraturan yang jelas, okay, saya akan bagi leeway. Tapi if you go beyond this, saya rasa high time lah. High time saya rasa kena mengambil tindakan tegas lah. Tindakan tegas maksudnya Tan Sri halau ke ada apa-apa tindakan? Well, you boleh digantung max 6 bulan. 6 bulan setengah tahun. No more Mr. Nice Guy lah lepas ni. No more Mr. Saya terkesan sekali apabila Tuanku Sultan Selangor beli satu painting. Painting tu, dalam painting tu gambar-gambar monyet lah. Oh yeah. Itu saya terasa betul lah. Saya rasa okay, saya dah have given enough time. Saya berlaku adil, tetapi but you got to respect the institution jugalah. Sebab saya terkesan kali bila Tuanku Agong tegur. Saya rasakan I think high time to do something lah. Because kalau setakat orang biasa tegur lain, tapi bila Agong tegur maknanya he's very concerned, dan saya pasti dia juga mengikuti persidangan kita. Dan yang paling terkesan sekali sebelum Agong Tengku Skype cakap, saya terasa you took it personally. Itu I took it very personally. Dan apatah lagi bila dititahkan oleh tuanku dalam persidangan yang lalu, saya think so I do a lot of internalize lah, tengok benda tu hati. Tan Sri, adakah Tan Sri merasakan it's your fault benda tu macam tu? It's not my fault. I try to be as democrat as possible. I try to be as open. Yeah, you buka ruang lah. Tetapi some people take advantage. No, dia maki fitnah minta maaf. Maki fitnah maaf. Okay, sekali sedua tu kita boleh terima lah. Tapi kalau continuously, it doesn't look good. Doesn't look good. Ni macam curang banyak kali minta maaf curang lagi lah. Kait dengan isu semasa ke? Tak ada kaitan dengan isu semasa. Tan Sri, dalam isu berkaitan ni, sebab kita akan mungkin melihat rang undang-undang untuk perkhidmatan parlimen ni. Sebab Act ni pernah ada pada 1963 saya dan juga 1992 dimansuhkan. Kali ini ada diperkenalkan, ni nak memberi kuasa lebih, autonomi lah kepada ni, dan pemisahan kuasa. Kalau boleh Tan Sri terangkan kepentingannya untuk akta ni ada, dan juga macam mana ni akan menambah baik persidangan kita. Okey, sebenarnya impact pagi tadi pun Menteri Azhar dah pun sebut bahawa rang undang-undang itu secara teknikalnya semua dah ready untuk dibentangkan. Kalaupun tak sempat dalam setting ini, mungkin next setting Julai lah ya. Saya rasa ini satu tindakan yang betul, sebab separation of power ni bukan hanya disebut, tetapi harus dilakukan, harus dilaksanakan. Sekarang ini seolah-olah parlimen ni berada dalam satu komponen di bawah Jabatan Perdana Menteri, which is very bad. So bila PM dalam manifestonya dahulu, malah dalam ucapan-ucapan dia disebut bahawa harus berlaku separation of power. Why separation of power? It's very important dalam sistem kita, ialah supaya tidak ada satu entiti pun boleh mempengaruhi entiti yang lain. Okay, parlimen tidak boleh mempengaruhi legislatif, judiciary, lepas itu juga dengan eksekutif tidak boleh mempengaruhi parlimen. So separation of power itu mesti dilihat. Untuk itu harus ada akta ini dikembalikan. Sebab akta ini memberikan independen. Yang paling penting itu dua perkara. Independen yang pertama ialah tentang untuk membelanjakan peruntukan yang khusus untuk dia ni. Let's parliament yang decide how we want to use the money, how kita boleh improve, bukan untuk kaki tangan kita, tetapi perjalanan parlimen itu sendiri, termasuklah kebajikan ahli-ahli parlimen dan sebagainya lah. Yang keduanya ialah tentang staffing. Because sekarang ni kita amat bergantung kepada dari JPA. Jadi JPA itu pulang tepi JPA lah. Dia mungkin hantar the good, the bad and the ugly. Tapi di parlimen we can't do that. Certainly we go for the best. Because kita mesti mempunyai individu-individu yang memang baik, yang terbaik, bukan baik yang terbaik untuk berkhidmat di parlimen. Because bayangkan bagaimana dia yang jadi hapasik duduk di parlimen, buat kerja pun tak, buat selekeh orang kata. Kemudian kita nak turunkan ke agensi di bawah, tak boleh. So we must select the best and we must have the best in order to produce the best. I think
as long as we understand that, itu lebih penting. Itu saya rasa alhamdulillah government is for it, dan saya looking forward to have this reenacted of this law untuk bukan saja dilihat sebagai separation of power itu real, tetapi juga akan dilaksanakan oleh kita. Satu lagi Tan Sri, isu ni yang kita saya dari dulu debate, peruntukan untuk pembangkang yang masih lagi tak sama rata. What's your stance on that, Tan Sri? Kerana ramai, termasuk saya, I'll admit that saya rasa memang tak adil lah bahawa ada setengah peruntukan kepada pembangkang ni tak sama dengan kerajaan. So why is it like that, Tan Sri, dan apa harapan Tan Sri berkenaan dengan ni? Well, bila kita sebut tentang peruntukan ni, dia ada dua jenis peruntukan. Satu ialah peruntukan pembangunan. Peruntukan pembangunan ni kerajaan lazimnya lah, setahu saya, tidak melihat kawasan-kawasan politik. Contohnya, kerajaan ingin menyelesaikan masalah banjir. Kalau banjir itu selalu kena di Terengganu, Kelantan, Kedah, maka peruntukan untuk banjir itu akan pergi. It doesn't matter you are governed by whoever party, it doesn't matter. Sebab datangnya daripada kerajaan. Dalam kes ini kerajaan akan melihat di manakah kawasan. Begitu juga dengan jalan, kan, doesn't matter. Kita ada ACRL yang akan terus ke East Coast because itu. Nah, itu development budget tu saya rasa itu semua dapat. Ya, betul. Itu tak ada masalah. Yang kedua ialah peruntukan khas kepada ahli-ahli parlimen yang bukan jatuh dalam government budget. Ini ialah peruntukan yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada ahli parlimen sejak zaman berzaman. Sejak dari Barisan Nasional dulu pembangkang tak dapat. Kan? Jadi yang dapat ialah MP kerajaan, kan. Cumanya kita pernah dapat sekali zaman Dato' Ismail. Okey, itu pun memorandum ada sign memorandum bahawa dalam memorandum tu sebab Dato' Ismail pun buat pun kerana dia punya majoriti terlalu tipis, especially ada setengah-setengah bil atau undang-undang yang dimasukkan ke dalam parlimen. Kalau sekiranya tidak mendapat sokongan, mungkin bil itu tak lepas. Contohnya bil kewangan, bil kewangan, bajet. Bayangkan kalau tak lepas, mana kerjaan, berbagai kerjaan, takkan dibayar gaji. Jadi ini benda-benda yang diletakkan secara hitam putih supaya okey, saya akan bagi you seperti yang kerjaan dapat, tapi dengan syarat 1, 2, 3 you tak boleh block this bill. Itu diletakkan secara hitam putih dan both side setuju. Dan malah kita go extra mile mengatakan kita tidak akan jatuhkan kerajaan ini hinggalah kita tunggu sampai pilihan raya diumumkan. Ini masa memorandum time tu lah. Memorandum itu very clear. Sebelum PRU 15. Exactly. Jadi itu yang PM kata baru-baru ni, kan. Saya tidak menyekat untuk mengatakan bahawa Siti tidak akan bagi. Why don't we come and talk? Dia letakkan apa-apa. Jadi itu tak berlaku lagi. Jadi mungkin saya ingat harus. Mungkin berlaku besok, lusa saya tak tahu. Pada momen ini tidak berlaku. Tapi tu Tan Sri, I think